Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Akmal, Saudara Menteri Besar Wan Sudi, Menteri Pendidikan Sri Fadlina, Timbalan Menteri Huziah Saleh, Pengurusi MARA dan TKSP, ramai yang hadir. Terima kasih banyak. Dan terutamanya anak-anak yang saya kasih sekalian. Hebat, saudara. Dan terima kasih Ashraf Wasdi dan kawan-kawan. Dalam masa singkat, saya saja nak uji macam mana cekap atau tidak anak muda sekarang. Bagi kurang dari 24 jam tapi nampak berhimpun dengan teratur begitu baik. Saya salute kepada semua. Baik. Kita bercakap soal negara. Malaysia pernah melonjak, kemudian mendatar, kemudian timbul keadaan yang agak menggusar dan membimbangkan. Ekonomi malap, mutu pendidikan dipersoalkan, tambah pula dengan COVID, politik tidak stabil, dan keselesaan perhubungan antara kaum yang agak lumayan sekarang dihangatkan kerana dibangkitkan permasalahan. Itu yang kita warisi. Bagi ekonomi, hutang negara 1.5 triliun ringgit. Hutang. Sebab apa kita hutang? Kalau dulu masa negarawan dan tokoh anak Pahang, almarhum Tun Abdul Razak dihutang. Dia antara mula hutang daripada Bank Dunia. Tapi hutangnya untuk apa? Untuk membuka ladang-ladang Felda. Untuk membina sekolah-sekolah luar bandar. Termasuk MARA. Ya. Jadi hutang itu munasabah. Dan anak-anak muda tidak terlalu gusar kalau terpaksa bayar hutang itu. Tapi lama kelamaan kadang-kadang ada kecuaian. Hutang nak buat menara dan gedung besar. Mercu tanda hebat. Jadi hutang itu bertambah. Defisit. Apa arti defisit? Maknanya kalau gaji kita RM1,000 sebulan. Belanja RM1,600. Itu maknanya defisit. Negara kita punyai dan hadapi defisit yang tinggi. 56%. Dan defisit ini kalau berulang, bersambung, dia jadi beban kepada negara. Ini sengaja saya lontarkan ini karena anak baik di tingkatan 6 atau di Giat Mara atau di KM, ini penting anak-anak tahu. Kadang-kadang pemimpin ini, dia tak mau anak-anak tahu masalah. Saya berbeza pendapat. Saya mula aktif semasa saya muda. Saya bertarung dalam keadaan itu dan saya percaya anak-anak yang sedar, elemen yang sedar dan cerah, tidak mungkin mudah ditipu oleh siapapun. Jadi yang saya percaya, sekarang saya Perdana Menteri, saya mahu anak-anak faham, itu bebas dan merdeka sebenarnya yang mesti dikuasai oleh anak-anak muda. Mesti bebas dan merdeka supaya jangan dijadikan alat oleh sesiapa. Baik. Sebab itu, kita ada bidang pengkhususan. Teknologi, digital, dan kalau dikatakan 6 akademik, tapi ia tidak harus menghalang kita untuk mencintai ilmu secara yang meluas. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Khalifah keempat, apa dia kata? Kita belajar, tapi mesti ambil sikap terbuka. Saya baca. Bukan media sosial itu hanya satu wahana kecil. Tetapi jawapannya tidak dalam 1 minit. Mau jadi orang cerdik dan pintar, tidak mungkin dengan ilmu 1 minit. Atau 2 minit. Dia mesti dengan membaca. Saya anjurkan anak-anak, mesti hidupkan budaya dan tradisi membaca. Membaca ni maknanya, bukan menjawab satu masalah yang besar dengan masa 2 minit. Mesti membaca, menggali ilmu. Kata Sayyidina Ali, ilmu bagi dia lazzatul ma'rifah. Lazat, ma'rifah maknanya
peringkat tertinggi. Dia maknanya dia belajar dan dengan merasa kelazatan dan nikmat menimba ilmu. Jadi sudah anak tingkatan 6. Ya, jurusan sastra tidak menghalang untuk menguasai ilmu bidang-bidang lain. Ada giat mara dan bidang pengkhususan. Mekanik tidak menghalang untuk mengetahui masalah secara umum. Itu maksud saya. Jadi kalau tanya saya, apa maksud temu Anwar selalu ni? Saya nak ajak anak-anak supaya mengalami proses pencerahan. Menimba ilmu dan cerah. Supaya jangan kita ditipu. Saudara akan dewasa. Akan ada keluarga. Sebelum itu ada ibu bapa. Dan bagaimana kita mendidik kalau ilmu kita itu terperangkap dengan propaganda yang mungkin merusakkan kita. Baik, bab kedua saya bicara soal negara kita. Mengapa saya boleh datang dalam keadaan ekonomi lembab, tapi diurus yang baik. 8 bulan kita dalam kerajaan. Sekarang, saya tak kata semuanya bobrok atau buruk yang lalu, tak. Tetapi banyak masalah. Nak buat MARA, projek MARA, ada yang sakau. Nak buat kapal untuk tentera laut, wang hilang berbilion. Nak beli senjata, sebut saja bidang mana pun dicuri. Curi itu siapa? Duit siapa? Duit rakyat. Kalau kita boleh hentikan ini, kita boleh pulangkan. Ashraf Wajdi kata, datang ini MARA ada masalah, Tandas ada masalah. Mana pengarah di institut ni mana? Ada. Pengarah KM. Mana? Tak ada pengarah? Ada. Di belakang. Ada timbalan pengarah? Tadi ada, mana hilang? Baik. Saya nak tanya, anak-anak yang belajar di sini ada? Ya, KM. Tandas semua okey? Ada usaha tak? Okey. Di sekolah dulu, masa belajar di sekolah dulu, tandas banyak usaha tak? Angkat tangan siapa yang pernah mengalami kerosakan tandas di sekolah. Tengok. Dan kita sebut negara ini merdeka, berdaulat, membacu pertumbuhan membanggakan. Tapi sekolah ini, sekolah anak-anak kita. Saya anggap semua anak-anak kita. Jadi tanggungjawab kita selesaikan. Ini maksud saya. Ini erti politik, ini erti kenegaraan, ini erti tata kelola. Kalau tidak kita fikir yang besar-besar. Kita kabur dengan keadaan yang sebenar. Jadi saya nak mulakan dengan yang itu. Jadi saya tanya Fadlina, Menteri Pendidikan, semak keperluan semua tandas di sekolah di negara kita. Ada pembangkang kata Anwar ini Perdana Menteri Tandas. Saya pun peduli. Saya lebih peduli tentang anak-anak kita yang tidak dapat menggunakan tandas. Jadi, termasuk juga klinik kesihatan. Klinik kesihatan yang rosak. Jadi, untuk tahun ini, kita ambil alih baru 8 bulan. Saya kata, kita mesti selesaikan dan perbaiki semua tandas sekolah di Malaysia tahun ini juga. Kalau tidak, saya dipanggil menterinya, timbalan ketua pengarahnya menghadap saya di demikian. Tapi alhamdulillah, Menteri Pendidikan dan Kementerian mengambil tindakan segera. Dan berapa jumlah? 1.4 bilion ringgit. Susah lagi, susah. Tapi tetap kita luluskan. Tapi anak-anak patut tanya. Saya pergi ke sekolah menengah, satu sekolah menengah. Bila helikopter tu di padang sekolah, saya tanya pengetua, berapa tanah rosak? Dia kata 4. Berapa lama dah? Ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun. Tak menusabah bagi saya. Jadi apa masalah negara kita ini? Mengapa hal ini dibiarkan? Jadi aku tanya saya, tugas saya, ini juga tugas yang utama, yang menyentuh
rakyat, keperluan asas anak-anak kita. Jadi Alhamdulillah perkara ini dapat dibereskan. Saya pergi kawasan tentera. Ada sini anak polis, anak tentera? Angkat tangan. Okey. Kebanyakan merek polis, perumahan polis dan tentera itu keadaan daif, teruk. Betul tak? Jadi, saya luluskan segera. 200 juta untuk polis, 200 juta ringgit untuk tentera. Sementara. Untuk tahun ini, tahun depan kita tambah. Sebenarnya sebagai contoh. Kemudian, Fuziah ada. Menteri dulu, Allahyarham, Datuk Salahuddin. Baik, Salahuddin Ayub. Dia meninggal. Tapi dia ini betul-betul ada passion, komitmen untuk membantu rakyat miskin. Terutama mengurangkan tekanan dari segi kos sara hidup. Jadi dia buat projek rahmah. Menu rahmah, makan rahmah, ayam rahmah, telur. Pening saya dengar. Tetapi cadangan itu baik. Dijalankan di merata tempat. Jadi 2 hari yang lalu, hari pengguna, ratusan juta kita dah belanjakan. Dia kata untuk akhir tahun ini, untuk menambah projek menu rahmah dan kedai rahmah, kita buatkan tiap Dewan Undangan Negeri dan tambah lagi 50 juta ringgit untuk beban rakyat miskin. Jadi saya nak anak-anak faham, ya, ini dia. Yang lain itu nak pacu pertumbuhan ekonomi kita akan buat. Alhamdulillah, kerana keadaan stabil, politik stabil, keadaan negara aman, ya, dan orang yakin dengan ekonomi madani yang kita umumkan, maka pelabur datang. Tahu Elon Musk? Ya, orang paling kaya di dunia. Semua negara cuba pujuk dia datang melabur. Bulan lalu dia bagi tahu dia nak cakap dengan Perdana Menteri Malaysia. Jadi saya kata silakan. Yes, I'll be very happy and pleased. Maka pakai video conferencing. Dia kata, saya bagi tahu, you are welcome to Malaysia, bla 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 semua. Terus ada keputusan, jadikan Cyberjaya Selangor ibu pejabat Tesla. Itu bulan lalu. Minggu lalu, pengurus dia bagi Asia datang jumpa saya. Dia dah beli bangunan besar di Cyberjaya. Dia sekarang buat baik pulih, pengubah suaian, dan dia minta saya rasmikan akhir September atau awal Oktober pejabat Elon Musk Tesla di Cyberjaya. Saya bagi tahu satu syarat, saya nak Elon Musk datang dan rasmi bersama saya. Apa kesan dia bagi anak-anak? Mana yang di IKM, di Giat Mara, ada peluang pekerjaan yang lebih baik. Itu kerja saya dan kerja kawan-kawan saya. Kalau bawa pada pelabur besar ini, peluang pekerjaan akan lebih baik. Tak malap macam ada sekarang. Geely, tahu tak Geely Proton? Dia dah beli Volvo, dia dah beli apa lagi? Beberapa syarikat kenderaan besar dunia. Dia 2 minggu lalu dia tulis surat kepada saya. Ya, Geely ini dia antara orang paling kaya dan syarikat automobil yang terbesar di dunia. Dia tulis surat, dia Prime Minister, saya dah setuju nak labur di Malaysia, di Tanjung Malim. Dan saya akan mulakan sekarang dengan kos permulaan 10 bilion ringgit. Apa relevansi dengan saudara? Iaitu boleh mengisi, beri peluang dan ruang bagi anak-anak bekerja. Itu penting sudah faham. Jadi kalau tanya saya, apa artinya jawatan? Apa artinya kerjasama kita? Sekarang ini kita ada Pakatan Harapan, ada Barisan Nasional UMNO, ada GPS Sarawak dan Sabah. Kerana kita nak selamatkan negara kita. Pertama, jangan bagi orang curi wang negara. Kedua, urus negara dengan baik. Bawa pelabur masuk. Bagi pekerjaan yang baik kepada anak-anak kita. Itu tujuan saya dalam kerja ini. Tapi kita berdepan dengan masalah sekarang.
Ibu bapa, saudara, anak-anak, kadang-kadang dia terheret. Kita fikir ini masa depan anak-anak. Dia duk fikir politik ini ada kaum nak telan kita. Ada Kristian nak ambil negeri ini. Cina nak kuasai negeri ini. Ni kalau kita lantik pemimpin yang bodoh, yang corrupt, orang lain boleh ambil kuasa. Tapi kalau kita ambil pemimpin yang bertanggungjawab, ada prinsip, jangan bimbang. Ya, jangan terbawa-bawa dengan propaganda ini, tidak menguntungkan kita. Jadi saya harap anak-anak faham ini, belajar dengan rajin. Saya nak jadikan Malaysia ini negara number 1 di Asia Tenggara. Dan dalam ekonomi badani, beri tempoh 5-6 tahun, kita nak jadi top 30 in the world. Peluang pekerjaan, kemudian kemutu pendidikan, latihan, TVET, kesihatan, prasarana, digital, biar cukup mantap untuk jadi negara ini negara hebat. Syaratnya, biar aman. Politiknya biar stabil. Pimpinannya jelas pengarahannya. Hentikan amalan curi harta rakyat. Kena faham anak-anak. Bila saya sebut ini sebagai Perdana Menteri, kerana saya tahu maklumat yang berlaku sebelumnya. Dan saya perlu kerjasama, kefahaman anak-anak kita. Work hard. Save this country. Dan anak-anak muda patut faham mengapa saya bercakap soal menyelamatkan negara kita. Kerana negara kita mampu diangkat sebagai negara hebat. Dan saya bercita-cita. Dan saya percaya anak-anak bersama saya untuk sama-sama berusaha mengangkat martabat negara kita. Boleh atau tidak? Ya, maknanya kita harus yang belajar dengan cukup tekun, membaca dengan cukup rajin, menjadi manusia yang berharga dan bernilai. Kerana hidup kita ini ada akidahnya, keyakinan kita, jaga akhlak kita, jaga syahsiah kepribadian kita. Kerana kalaupun kita mau jadi pekerjaan dalam bidang tertentu, tapi kita mau jadi manusia yang baik. Sebab itu kalau dasar pendidikan, kalau tanya termasuk dia marah, apa dia? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya. Nabi Muhammad SAW mendoakan ya, dengan ilmu itu untuk perbaiki adab. Sebab itu saya gunakan madani. Bina tamadun. Tapi tamadun itu dengan manusia. Sempurnakan salat kita dengan baik. Jaga pribadi dan kelakuan kita. Jaga nilai kita. Kasih kepada ibu bapa kita. Hormat kepada guru-guru kita. Dan gunakan masa dan waktu yang baik untuk meningkatkan kefahaman kita dan ilmu kita dan memperbaiki pribadi kita. Tak apa dengan simpang siur orang nak bagi pandangan yang lain. Kita sabar. Kerana dalam Quran disebut, kadang-kadang orang celoteh-celoteh panjang ini, wa iza khatabahum jahiluna qalu salama. Kadang-kadang kalau ada orang yang lempar-lemparkan, tengok muka dia memang orang jahil. Apa jawab kita? Kita marah sama? Tak boleh. Dia maki kita, caci kita, cerca kita. Saya Perdana Menteri, kena maki cerca hari-hari. Saya jawab macam itu juga, saya lawan maki, tak boleh. Kerana saya turun kategori seperti itu. Jadi apa yang Quran sebut? Qalu, katakanlah salama. Selamatlah kamu, biar aku nak tumpu kerja aku, nak selamatkan negara ini, nak bangunkan negara ini. Terima kasih. Baik, itu dia perkongsian yang memang sangat-sangat padu dan juga padat untuk kita semua memberikan inspirasi kepada anak-anak muda, terutamanya anda semua yang bakal menjadi pemimpin negara kita suatu hari nanti.
Aku tengah sembang, kamu tuanglah kopi. Saya dah tuang air kosong. Dia tunggu saya datang tuang untuk dia. Saya dah tuangkan air kosong tadi Datuk Seri. Okay, terima kasih Datuk Seri. Alhamdulillah. Datuk Seri nak susu? Dah, selamat dah. Madu? Okay. Madu ke susu Datuk Seri? Dua-dua. Susu Dua-dua, baik. Okey, saya tuangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup? Okey. Baik, madu pula ya Datuk Seri. Baik, okey Datuk Seri. Kalau Datuk Seri ada cakap. Madu. Di tangan kananmu. Amboi. Racun di tangan kirimu. Okey, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Datuk Seri rasa dulu tengok. Okey tak? Okey dah, cukup. Okey, baik. Okey, tadi Datuk Seri ada kongsikan berkenaan kalau kita sebenarnya untuk jadi pemimpin yang melihat bukan sekadar jauh untuk membangunkan negara, tapi daripada sekecil-kecil perkara, melihat bagaimana infrastruktur, tandas, itu semua yang memberikan kegembiraan sebenarnya kepada rakyat. Dan apa yang paling penting adalah rakyat perlu diutamakan ketika ini. Inilah dia pemimpin yang kita ada sekarang ini. Semoga kita dapat teruskan dan juga kita berikan sokongan yang terbaik kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kita. InsyaAllah dengan adanya semua perhatian itu, kita semua akan sejahtera. Baik Datuk Seri. Alhamdulillah. Okey Datuk Seri, manis. Ngam-ngam. Sorry. Datuk Seri, kalau ikutkan minggu lepas Datuk Seri, kita bangga dengan anak muda kita yang telah pun memenangi pingat emas. 2 pingat emas dalam TVET di ASEAN Skill Competition Singapura. Itu antara pencapaian dan juga semangat anak-anak muda kita. Datuk Seri ada sentuh tentang TVET dan juga dalam ekonomi madani. Ada juga menyentuh tentang TVET dalam perkara 80 dan juga 81. Sekarang ini pun kita berada di Kolej TVET, Kolej Kegumaran Tinggi Mara Kuantan. Dan tadi kita punya pengarah dah pun bersama-sama, Cik Khairul, Insinyur Khairul, itu dia. Tadi dia kena interview Datuk Seri. Oh, ya. Datuk Seri tadi interview TV1. Tak dapat sama-sama kita. Sekarang dah masuk dah kat sini. Baik, jadi Datuk Seri kalau kita melihat TVET. Tadi saya tanya, tandas ada yang rosak, jadi kena repair cepat. Saya dah nanti bagi peruntukan khas untuk repair semua kerusakan yang di sini ada. Dan ini juga terpakai di mana-mana bawah Mara. Ada apa lagi, Giat Mara, IKM, TVET yang mana ada di bawah Mara di Pahang. Inilah Pahang dulu. Ya. Nanti kita peruntukkan untuk Pahang saja, mudah-mudahan ini kita belanja 5 juta ringgit. Wow, itu dia. Terima kasih. Seluruh Pahang, nanti besar. Tak cukup, tanya minta besar. Tak cukup, kita boleh minta lagi insyaAllah. Baik Datuk Seri. Jadi kalau tadi kita menyentuh tentang TVET, mungkin sekarang ini aspirasi kerajaan dan juga nasional kita ni untuk membangunkan atau memperkasakan lebih lagi agar TVET ini menjadi seperti mana yang dimaklumkan, TVET perlu menjadi pilihan utama. Dan ketika ini apa lagi yang boleh kita berikan kepada pelajar-pelajar ataupun anak-anak muda, anak-anak belia kita tentang TVET ini Datuk Seri? Baik, saya sebut tadi Elon Musk, Geely, sebagai contoh ya. Aramco, syarikat Arab Saudi terbesar. Oil and gas. Dia setuju jadikan Malaysia sebagai base untuk rantau. Jadi besar sekarang. TVET berikan pendidikan asas yang penting. Tapi Elon Musk kata, kita kena ada satu lagi niche tinggi daripada itu. Latihan tambahan. Geely beritahu saya yang sama. Kalau kita tengok pengalaman Jerman, dia lebih tumpukan dalam bidang teknikal termasuk TVET. Maknanya orang yang lalui training macam Giat Mara, IKM, TVET ini, kalau latihan itu diperbaiki, ada bidang pengkhususan yang baik, maka pendapatan dia itu lebih baik daripada pendapatan orang yang lulus universiti. Sekarang ni TVET 95-98% mendapat pekerjaan. Tapi gajinya RM2,000 ke bawah. Umumnya. Saya tidak puas hati. Kerana target kita lulusan TVET dan institut kemahiran seperti IKM, Giat Mara ni sepatutnya mencecah lebih daripada RM2,500 sehingga RM3,000.
untuk itu, ada rencana sekarang dan saya minta Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid, pengurusi Jabatan Kuasa, untuk beri recommendation untuk perbaiki. Apa langkah awal kita buat? Umpamanya kalau ada TVET di Pekat, kita minta Proton ambil alih. Kalau ada di Tanjung Malim, Jili ambil alih. Kalau ada TVET di Pengerang, Johor, Batu Rakit, Terengganu, Kimanis, Sabah, itu minta Petronas ambil alih. Jadi dengan itu tahap latihan kita itu dapat kita tingkatkan dan perbaiki. Ya. Selain itu ada beberapa program latihan khas untuk pensyarah-pensyarah guru-guru TVET, pensyarah-pensyarah TVET dan kemudahan-kemudahan tambahan, kelengkapan tambahan yang dalam rancangan kita, kerana bagi saya untuk masa depan Malaysia dalam digital, dalam food technology, ya, dalam bidang-bidang pengkhususan ini, termasuk saya katakan automobil dan EV, electric vehicle, ini semua memerlukan tahap latihan teknikal yang lebih baik. Saya tidak mengatakan pendidikan ilmiah yang dilakukan di tingkatan 6 atau universiti itu tidak penting. Tidak, masih terlalu penting untuk negara. Tetapi kita juga harus alih perhatian kita daripada purely academic kepada bidang pengkhususan termasuk vocational TVET ini, supaya bukan saja dapat latihan tapi upah atau gaji itu lebih tinggi. Jadi target kita dalam 1-2 tahun ini, lulusan anak-anak kita bidang vocational TVET ini harus mencecah sekurang-kurangnya 2,500 hingga 3,000 ringgit. Barulah kita rasa negara ini mampu. Jadi cara pendekatannya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, MARA, semua ini kita selaraskan dan lihat apa langkah yang perlu untuk tingkatkan. Jadi anak-anak ni umpamanya masa depan itu bagi, kalau pendapat saya, lebih baik, lebih cerah daripada yang ada sekarang. InsyaAllah. Baik, itu dia, insyaAllah apa yang dikatakan itu insyaAllah akan direalisasikan. Baik, Datuk Seri. Dan ini saya is proven. Ini bukan teori. Betul. Di Jerman, kalau tengok, orang lulusan TVET dan technical training itu, betul, upah itu jauh tinggi. Tak seperti kita. Puluhan tahun, dia mendatar. Naik 1,800, naik 2,000. Tetapi, kalau ada fokus dasar dan latihan yang kita perbaiki sedikit, insyaAllah, ya, lulusan TVET, lulusan AKM, Giat Mara ini, selain daripada pekerjaan-pekerjaan sendiri yang mereka lakukan, itu harus mencapai satu tahap yang lebih tinggi, seperti mana cukup berhasil di Jerman dan kini dicatat di Taiwan. Jadi insyaAllah Malaysia will be next. Baik, insyaAllah kita akan capai ke tahap itu suatu hari nanti. Tiada yang mustahil.